الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, di mana dengan keizinannya kita dapat salat subuh berjamaah, alhamdulillah. Dan masih lagi diberi kesempatan pada kita untuk kita duduk dalam majlis zikrullah. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, sedang disebut namanya, ya. Dan Allah Ta'ala membanggakan kalian di hadapan para malaikatnya. Yani Allah Ta'ala menguji orang-orang yang duduk di dalam majlis zikir, termasuk dalam majlis ilmu, adalah salah satu daripada majlis zikir, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Abshiru hadza rabbukum qad fataha baban min abwabis samai yubahi bikumul malaikata yaqulu unzuru ila ibadi unzuru ila ibadi qad khadaw faridatan wahum yantaziruna ukhra." Berilah kabar gembira di mana Tuhanmu telah membuka pintu-pintu langit. Dia membanggakan kalian di hadapan para malaikat, di mana Allah Ta'ala berfirman, "Perhatikanlah hamba-Ku, mereka selesai menunaikan salat fardu." Dalam hadis ini disebut, namun mereka masih lagi menunggu masuknya waktu solat yang kedua. Macam solat maghrib malam tadi, kita tunggu untuk masuknya waktu solat yang kedua. Dalam hadis yang lain disebut, asalkan kita duduk dalam majlis ilmu, dalam majlis zikrullah, maka akan terbuka pintu rahmat untuk kita. Apa sebenarnya rahmat ni? Ya, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ada lebih kurang, orang buat kajian 124 perkataan rahmat ataupun tempat ayat di mana adanya rahmat. Yang kalau kita melihat kepada pengertiannya, dia membawa maksud sifat-sifat mengasihani yang Allah Ta'ala kepada hamba-Nya. Rahmat Allah, dia membawa maksud keberkatan, barakah, maknanya Allah Ta'ala memberkati hamba-Nya. Dan juga ia membawa maksud menganugerahi, maknanya Allah Ta'ala menganugerahkan hamba-Nya dengan kelebihan-kelebihan yang tertentu. Firman Allah, "Ati'ullaha wa ati'ur rasula la'allakum
turhamun. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya agar kamu diberi rahmat. Rahmat Allah itu datang apabila kita mentaati Allah dan Rasulnya. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dan adalah kerana rahmatnya, maknanya rahmat Allah Ta'ala kepada kita, Dia jadikan untukmu malam dan siang agar kamu beristirahat pada malam hari dan agar kamu mencari sebahagian kurniaannya pada siang hari agar kamu bersyukur. Jadi salah satu tanda rahmat Allah dalam arti kata Allah Ta'ala mengasihani hamba-Nya tadi, Allah Ta'ala mengurniakan malam dan siang. Tak tahulah ada tak yang tak boleh tidur malam tadi. Yang biasanya tak boleh tidur ni orang rumah kita lah, sebab ada sound effect, dengkuran sial dekat dia. Ataupun ada juga yang siapa tidur dulu dia untung, sebab dia tak dengar dengkuran orang lain. Jadi muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, apa yang sedang kita lakukan ini, amalan soleh yang kita lakukan ini, antaranya rahmat Allah. Ya, walaupun dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulu ahadan minkum amaluhu al-jannah, tidaklah dimasukkan seseorang daripada kamu ke dalam syurga kerana amalannya, wala yujiruhu minan nar, dan tidak dijauhkan daripada neraka juga kerana amalannya, wala ana, dan begitu juga dengan diriku. Maknanya syurga kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan rahmat Allah Ta'ala. Illa birahmati minallah, melainkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis sahih, hadis daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim. Jadi bila saya baca hadis ni, mungkinlah ada sedikit rasa persoalan. Jadi kalaulah Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam syurga-Nya kerana rahmat-Nya, lalu bagaimana dengan amalan kita? Jadi sepintas lalu kalau kita baca hadis itu, seolah-olah kita tidak perlu melakukan amal soleh, termasuklah beribadah, kerana yang menyebabkan kita masuk syurga nanti ataupun terhindar daripada neraka itu hanyalah dengan rahmat Allah. Ya, yang rahmat Allah Ta'ala itu Allah Ta'ala akan kurniakan kepada siapa-siapa sahaja yang dikehendakinya. Maka dengan sebab itulah bila kita baca hadis ini perlu kita jelaskan lagi. Ya, kerap kali kita mendengar para asatizah, dia menyebut kita masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana dengan amalan kita? Ini merangkak mai ke surau untuk solat ni, apakah sia-sia sahaja? Jadi kalau kita lihat hadis ini dan kalau kita harmonikan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, antaranya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan berilah
khabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi disebut secara jelas dalam ayat ini, berilah kabar gembira kepada siapa? Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sesungguhnya mereka beroleh syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Jadi dalam ayat ini menjelaskan secara jelas kepada kita, orang yang beramal soleh dia akan mendapat ganjaran syurga. Wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ini satu lagi ayat dalam surah Al-A'raf 43. Dan mereka diseru. Nanti Masya Allah, kita moga-moga menjadi penghuni syurga, akan dijemput masuk ke dalam syurga dengan seruan malaikat. Ya, itulah syurga yang diberikan kepada kamu, yang kamu mewarisinya dengan sebab apa yang telah kamu kerjakan, yakni amal soleh yang kita dah lakukan masa di dunia itu. Jadi kalau kita kaitkan dengan hadis tadi, la yudkhilu ahadan minkum amaluhul jannah, tidaklah dimasukkan seseorang itu ke dalam syurga kerana amalannya. Ya, maksudnya sedikit pencerahan, sedikit ilmu. Manalah tahu balik saat lagi cucu kita tanya, didengar dalam radio, dalam YouTube, Ustaz beritahu kita masuk syurga hanya dengan rahmat Allah Ta'ala. Sedangkan hari ini kita dah jumpa ayat yang jelas, straight to the point, masuk syurga dengan amalan kita. Jadi begini, seseorang itu dengan rahmat Allah Azza wa Jalla, dia akan mengerjakan amal saleh. Maknanya dengan rahmat Allah, seseorang itu akan melakukan amal saleh. Maka dengan itu dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Jadi dengan rahmat Allah lah yang menimbulkan ilham, semangat, motivasi, rangsangan untuk kita melakukan amal saleh. Dan dengan rahmat Allah Ta'ala itu juga, bila kita melakukan amal soleh, kita melakukan amal soleh yang betul, yang tidak menyimpang daripada perintah yang sebenarnya, amalan yang sebenarnya. Maka masuklah hamba Allah Ta'ala tadi ke dalam syurga. Jadi bermakna seseorang itu memerlukan kedua-duanya, yaitu pertama sekali rahmat Allah dan juga amal soleh. Sebab rahmat Allah itu bermaksud juga hidayah, bimbingan, pemeliharaan Allah, sehingga dengan itu seseorang itu akan beramal soleh dengan apa yang ditunjuki oleh Rasulullah SAW secara ikhlas lillahi ta'ala. Jadi muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, moga-moga dengan sedikit semangat itu, berdasarkan kepada ayat-ayat yang kita baca tadi dan juga hadis Nabi SAW, memberi rasa keseronokan untuk kita istiqamah dengan amal ibadah kita. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, kita sambung balik kuliah kita. Kita masih lagi membicarakan tentang solat. Dah bertahun dah berbincang tentang solat. Bukan bermakna saya nak bawa dari sudut fiqh, dari segi pergerakannya, dari segi hukum fi'ali, hukum khawiyah, tetapi kita lebih kepada mengambil falsafah daripada setiap perbuatan yang kita lakukan dalam solat itu tadi. Okey, hari ini kita lihat sikit sementara masuknya waktu untuk kita solat sunat isyraq.
7.35 7.33 kan. 7.35 lah, senang ingat. Sebab syuruk hari ni 7.20 berapa syuruk? 22 21. Okey. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bikasratis sujudi lillah." Hendaklah engkau perbanyakkan sujud kepada Allah. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajatan wa hatta 'anka biha khati'atan. Sesungguhnya tidaklah engkau sujud kepada Allah sebanyak satu kali, melainkan Allah mengangkatmu satu darjat kerananya, dan Dia hapuskan darimu dosa kerananya, yakni kerana sujud kita tadi. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang memperbanyakkan sujud, yakni solat, khususnya solat sunat. Ya. Kerana apa? Kerana solat-solat ini yang di dalamnya ada sujud. Memanglah tak dapat kita nafikanlah dalam solat adanya sujud. Maka dengan sebab itulah Allah Ta'ala, Rasulullah SAW sebut perbanyakkan sujud, bermakna perbanyakkan solat. Sebenarnya hadis ini ada riwayat dia. Seorang sahabat yang bernama Ma'dan bin Abi Talhah, ya, Ma'dan min ain dal nun, Ma'dan bin Abi Talhah, dia berkata, aku pernah berjumpa Sauban. Sauban alif nun, Sauban. Sauban ni adalah budak Rasulullah ataupun orang yang berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya sahabat-sahabat ni kalau dia tak sempat nak bertemu dengan Rasulullah, ialah kerana Rasulullah ni sentiasa dalam keadaan sibuk kan. Seorang pendakwah yang hebat, da'i yang agung, kerja dia menyampaikan dakwah, menyampaikan agama. Jadi sahabat dia akan berjumpa dengan budak Rasulullah ataupun orang yang berkhidmat dengan Rasulullah SAW. Kenapa? Sebab mereka adalah orang yang sangat rapat dengan Nabi. Dah tentu Nabi ataupun mereka akan mengetahui sesuatu daripada Nabi lebih daripada sahabat yang lain. Lalu Ma'dan dia bertemu dengan Sauban, jadi bekas budak Rasulullah SAW. Lalu aku berkata padanya, ni kata Ma'dan lah, aku berkata padanya, beritahukan kepadaku satu amalan yang kerananya Allah masukkan aku ke dalam syurga. Nampak tu? Perangai sahabat ni, dia tak ada benda lain yang dia nak tahu, ialah nak masuk syurga, apa yang nak buat. Dia tak macam kita kan. Kita jauh lah. Kita ni termasuk saya lah. Saya 2 hingga 4 hari bulan ni akan pergi Indonesia dengan kawan-kawan. Tuan-tuan tahu tak apa objektif kami pergi sana? Nak makan. Allah teruk je kita, ya? Nak makan makanan Sunda, nak makan makanan Minang, Jawa, kena pergi sana lah. Tapi tak apalah, kita nak menikmati apa yang Allah Ta'ala rezekikan kepada kita. Geng
tua-tua veteran geng pesara lah tu. Saya ni kira dah boleh jadi pesara dah. Saya pesara bulan 4, tapi bulan Januari ni saya dah cuti, alhamdulillah. Jadi boleh banyak masa lah untuk berdakwah, ya. Jadi kata Ma'dan, aku berkata pada Sauban, beritahukan kepadaku suatu amalan yang dicintai Allah. Ketika ditanya oleh Ma'dan, Sauban diam sahaja. Jadi Ma'dan tanya, beritahu aku apakah amalan yang boleh menyebabkan aku masuk dalam syurga. Atau Ma'dan berkata, beritahu aku apakah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sauban diam sahaja. Ditanya lagi kali kedua, pun Sauban diam. Ditanya kali yang ketiga, itu sifat sahabat, dia nak tahu, dia akan tanya. Nak tahu ni. Pada kali yang ketiga ditanya kepada Sauban, lalu Sauban pun berkata, aku pernah menanyakan hal yang sama itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda dengan hadis yang saya baca tadi, alaika bikasratis sujud lillah, hendaklah engkau perbanyakkan sujud kepada Allah, ya. Muslimin, muslimat yang dikasihi sekalian, jadi ini hadis ya, tentang sujud. Saya nak ambil sedikit pengajaran daripada hadis ini. Ada beberapa pengajaran, ya. Selain daripada tadi, melalui hadis ini kita dapat melihat bagaimana sikap, bagaimana semangat para sahabat dan para tabi'in dalam kebaikan. Mereka selalu bertanya perkara yang boleh memberi manfaat kepada akhirat mereka, kan? Moga-moga kita contohi sifat mereka. Yang keduanya, hadis ini nak jelaskan kepada kita keutamaan ataupun fadilat memperbanyakkan solat, khususnya solat sunat. Ya, solat yang biasa kita solat wajib 5 perkara tu, nak perbanyakkan tak bolehlah, sebab sehari semalam 5 waktu. Jadi yang dimaksudkan memperbanyakkan itu ialah solat-solat sunnah. Itulah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW dengan bikasratis sujud, memperbanyakkan sujud. Jadi kita kena banyak melakukan amalan-amalan inilah, tambahan-tambahan pula kita ni kan, yang sudah tidak berapa muda ni. Apa lagi yang kita nak harapkan dalam kehidupan kita, melainkan seboleh mungkin kita nak banyakkanlah amalan kita ni semampu mungkin. Maka jadikanlah tahun baru ni, kita masuk tahun baru ni, azam kita nak banyakkan sujud, yakni dah banyakkan solat sunat. Hari ini dah 1 jam lah, Masya Allah. Ya, hari ini 13 Januari, dah pertengahan dah ni Januari, bersamaan dengan 1 Rejab. Ya Allah, bila masuk Rejab ni tuan-tuan. Sebab semalam saya ceramah, saya sebut kita hari ini 12 hari bulan bersamaan dengan 30 Jamadil Akhir. Semalam tu sebut tu, hari ini 1 Rejab. Jadi bila masuk 1 Rejab ni, setangi Ramadan tu dah, kita terasa aroma dia. Malah semalam di masjid saya dibuat pelancaran dana Ramadan. Maklum sajalah bulan Ramadan ni kan kita banyak keluarkan duit, terutama sekali nak sediakan iftar, ya, berbuka, muarif, dan penghujung-penghujung 10 terakhir Ramadan tu nak sediakan sahur. Ambillah kesempatan ini.
ya, peluang yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, peluang yang sangat baik. Jadi kita tak payah buat apa sangat, kerja sangat, tak payah pergi menyangkul, tak payah pergi memukat. Kita pergi cari duit, kemudian duit itu kita infakkan sempena Ramadan. Jadi Masya Allah hari ini dah Syaban, ya. Jadi kebanyakan imam bila masuknya Syaban, Rejab, Syaban pula Rejab, akan berdoa, Allahumma barik lana fi Rejab, ya Allah berkatilah kami dalam bulan Rejab, wa Sya'ban, bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan moga-moga sampaikan kami, yakni panjanglah umur kami sehingga kami boleh masuk bulan Ramadan. Ya. Muslimin, muslimat yang dikasih sekalian, amalan-amalan sunnah ini bukan saja sembahyang sunat, amalan-amalan sunat yang lain lah. Kalau macam semalam Jumaat, amalan-amalan sunat, potong kuku pun dapat pahala. Ya. Yang Nabi kata hari Jumaat itu adalah hari raya mingguan, Aid. Jadi bila dah raya, kita bangkitkanlah syiar hari raya itu dengan pakai pakaian yang elok sikit, pergi ke masjid. Dalam hadis disebut mandi pagi-pagi, ya, mandi, pakai wangi-wangian. Pakai wangi-wangian tu saya nak pesan, wangilah, jangan asalkan minyak wangi kita pakai. Kadang-kadang minyak wangi itu menyebabkan orang lain jadi resah. Jadi pakai minyak wangi hak sedap tu, 1000 bunga apa semua tu tak payahlah kot. Itu dipenjual tepah masa kita pergi umrah tu, sebut 10 botol RM5 boleh minta kurang lagi. RM4, RM8 tak boleh ke? Abang Bangla tu kata, ambil lah makcik, yang tu tak sedap. Pergi ke kedai minyak atar tu cari sedap-sedap sikit. Hak tu wakaf di surau ni. Kadang-kadang yang tu kita beli, tapi hak kita wakaf, ya, hak abang Bangla jual. Masa kita dua tempah lah, 10 botol RM5 tu kan, mana nak baunya. Amalan-amalan sunat yang kita lakukan itu, kalau kita tengok dalam hadis Qudsi, Inna Allah qala man ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu alaih, sehingga akhir hadis Qudsi tadi. Panjang juga, kita tengok mafhum dia. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku. Ada hadis Qudsi. Apa maksud hadis Qudsi? Matan itu daripada, kenyataan itu daripada Allah, tapi disampaikan dengan lafaz oleh Rasulullah SAW. Dia bukan Quran. Kita sebut hadis sebab yang sampaikan ialah Rasulullah SAW, tetapi itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku pun mencintainya. Subhanallah. Jadi amalan-amalan sunnah yang kita buat itu boleh mendapat kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang ada dalam kecintaan Allah kerana kita melakukan amalan sunnah tadi? Jika aku mencintainya, maka pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatan yang ia gunakan untuk melihat, tangan yang ia gunakan untuk menyentuh, dan kaki yang ia gunakan untuk berjalan. Maknanya semua ni anggota tubuh badan kita yang kita gunakan, malah kita gunakan masa kita hidup ini untuk mengurusi kehidupan dunia kita lah. Mafhum hadis ini, Allah Ta'ala akan memberi taufik di atas segala apa yang kita lakukan. Masya Allah. Apa saja kita nak buat, Allah Ta'ala akan bantu kita dari segi
Ya, kita katakan apa yang kita lakukan itu insya-Allah perkara-perkara yang tidak akan memberi kemudaratan kepada kita. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, yang ketiganya hadis ini menunjukkan kepada kita keutamaan sujud. Kerana Masya Allah, sujud ini merupakan amalan yang menampakkan tingginya ketundukan seseorang pada Allah. Maklum sajalah anggota yang paling kita katakan terhormat pada kita ni, wajah kita ni, kepala kita yang tinggi ni, ketika sujud kita sebagai hamba Allah meletakkan anggota tubuh kita yang paling mulia ke tempat yang rendah itu, ke tanah ataupun ke atas lantai ini. Tujuannya apa? Untuk dihadapkan kepada Allah Rabb semesta alam. Simbol kehinaan diri kita, kelemahan diri kita di sisi Allah Ta'ala. Kita ni tak ada apa, maka kita sujud tadi sebagai satu simbol kita mengaku kita ni tak ada apa. Yang hebat, pemberi rezeki, yang akan menguraikan segala kesulitan dalam hidup kita, membuka jalan-jalan kepada masalah dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, merongkai segala permasalahan kehidupan dunia kita ini, hanyalah Allah. Sujud kita tadi kemuncak kepada perhambaan diri kita, sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Maka daripada situ juga kita dapat pengajaran tidak boleh pun bagi seseorang sujud kepada siapapun selain hanya kepada Allah. Kenapa? Kerana sujud itu adalah hak Allah Ta'ala semata-mata. Perbuatan sujud itu adalah perbuatan dalam terminologi ibadah yang boleh kita sebut sebagai ibadah yang khusus. Itu perbuatan sujud itu. Jadi syariat kita tidak boleh sujud pada manusia berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yasluhu li basharin ay yasjuda li basharin. Tidak boleh seseorang manusia itu sujud kepada sesama manusia. Tak boleh sujud kat mak mentua ke, kat mak mentua ke, tak boleh. Asalkan makhluk tak boleh sujud, sebab perbuatan itu hanya khusus kepada Allah Ta'ala. Dan Nabi kata, walau salaha li basharin ay yasjuda li basharin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha min 'izami haqqihi 'alaiha. Ini satu kedudukan kepada orang lelaki yang bergelar suami itu. Nabi kata, kalaulah manusia ni boleh sujud kepada sesama manusia, nescaya akan aku perintahkan isteri untuk sujud kepada suaminya. Ya, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Tingginya kedudukan si suami itu. Kerana apa? Kerana besarnya hak suami ke atas isteri. Dengan syarat kita melunaskan tanggungjawab dan hak kita lah kepada melunaskan hak isteri tadi. Kita sebagai ketua keluarga, Masya Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Okey, kita masuk sikit. Kita masuk sikit kepada kaifiat sujud tu kan. Okey, tidak dinamakan sujud, tidak disebut sujud kecuali jika kita bersujud dengan menempel apa tangan kita ni. Boleh faham tak tu? Menempel lah kan, melekatkan 7 anggota tubuh ke tanah ataupun ke lantai. Kalau kita duduk atas 3 sejadah, ke sejadah lah, iaitu apa dia? 1, dahi ni, dahi kita ni,
nak solat tu kita angkat sikit. Saya duk perhati tengoklah budak-budak saya juga yang baru-baru nak orang kata berjinak-jinak dengan sunnah Nabi ni, dia pakai serban, nampak comel ya serban dia. Dia pakai pula serban ala Yaman, kan? Dia serban dia letak di dahi, nampak comel lah. Gitu kan? Handsome-nya. Jadi kalau macam ni payah sikit lah, melainkan nak solat nanti dia angkat. Tapi saya duk perhati tengok dia tak angkat. Sebab nampak comel macam ni. Walaupun nampak comel, saya kata ini scammer. Jangan begitu. Jadi nak senang, pakai itu agak-agak sekira-kira boleh angkat gitu. Ataupun kita pakai serban yang macam biasa tu kan, lilit sini, jadi ada dahi. Nak lagi senang, pakai kopiah Pakistan kan. Tapi orang Melayu kalau pakai kopiah Pakistan, dia tak handsome. Tahu tak kopiah Pakistan macam mana? Dia ada kan, dia ada bentuk kubah kat sini. Tu ada tujuan tu dia buat tu, senang nak sujud. Jadi bagi kita ni senang adalah pakai kopiah ni pun, walaupun kita masa biasa kita tutup sikit depan tu, jadi masalah solat kita angkat gitu, supaya dahi kita terkena tempat sujud. Macam mana pula dengan hidung? Hidung macam ni hidung? Kena tak? Kalau di hidung kita macam kucing Parsi, dia dah tenyeh, hidung tidak wajib, tapi sunat. Kalau boleh kita kenakan hidung, tapi kadang-kadang kita pakai spek apa semua ni, jenis apa spek ni dalam semayang pun pakai juga kadang-kadang kan. Saya sendiri pun susah nak buka spek. Jadi tapi saya bila sujud tu nak terkenalah hidung tu. Tapi kalau tak terkena pun tak apa, sah salat kita. Walaupun dalam kitab fiqh dia kata pertama dahi dan hidung. Yang kedua tapak tangan. Ni, tapak tangan. Dua lah. Kedua, lutut. Lutut ni, kalau duduk dalam kain kita, bukan kalau, memang dah tentu duduk dalam kain kita kan. Maknanya berlapis lah kan, dengan seluar kita. Tak apa. Cuma kalau nak lebih baik lagi, seluar jin kita tu kita koyakkan lutut. Agaknya kita tengok anak-anak kita kan, dekat lutut tu dia koyak tu bukan apa, nanti dia kata nak sujud tu lutut directly terkena. Jadi kita fahamkan kepada mereka, tak perlu carikan dekat lutut tu. Sebab apa? Sujud macam biasalah, walaupun ada lapisan tadi kan yang menghalang antara kepala lutut itu dengan lantai. Dan yang kedua, pertama dahi dan hidung, kedua tapak tangan, kedua tapak tangan, yang ketiga kedua lutut, dan yang keempat kedua kaki kita lah, ibu jari kaki tu, ibu jari kaki. Masa saya mengaji dekat kampung dulu, tu guru akan sebut, jangan sujud tarik anuk, dia kata. Orang Kuala Lumpur mana nak faham tarik anuk ni? Anuk ni ialah sejenis kenderaan yang lama dulu orang letak padi atas tu, ditarik oleh kerbau. Jadi dia punya paha dia macam tu lah, dia tak duduk gitu kan. Sajalah cerita sikit pengalaman orang kata apa, orang-orang yang anak saya tak tahu dah apa dia anuk ni ialah kenderaan yang dibuat untuk letak padi kat atas, bekasnya padi lah, benda-benda berat tu yang ditarik oleh lembu ataupun kerbau. Jangan tarik anuk, dia kata. Jadi kena lipat kaki kita tu sekira-kira perut ibu jari kita tu terkena. Jadi kita perhatikan kadang-kadang bukan budak-budak, kadang-kadang yang sudah tidak berapa, yang tidak budak lagi lah, bila dia sujud terangkat kaki ya.
Bila sujud, terangkat kaki. Itu bukan sujud. Sujud ni, kaki ni, jari ni mesti menempel pada lantai itu. Okey. Sah tak solat kalau kita sujud tanpa terkena hidung? Sah. Ya. Sebab yang wajibnya hanyalah dahi. Maknanya dahi mesti bersentuhan secara langsung dengan tempat sujud. Dan sujud ni salah satu rukun di dalam solat. Tanpa sujud tak jadi solat, tidak sah solat. Sebab tu Nabi kata, alaika bikasratis sujud. Seolah-olah sujud itu adalah simbol kepada solat. Maknanya di antara perbuatan yang sangat istimewa dalam solat kita itu ialah sujud. Di mana sujud adalah masa kita paling dekat dengan Allah Ta'ala. Jadi berdoalah selepas kita bertasbih, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Allahumma inni as'aluka. Doa apa-apa, doa apa-apa dalam bahasa Arab. Kalau boleh doa yang maksur, yang diambil daripada Al-Quran. Boleh tak doa dalam bahasa Melayu? Lawatilah, lawati. Ya, doalah supaya kita dikurniakan husnul khatimah. Husnul khatimah. Doalah semoga kita direzekikan dengan taubatan nasuha qabla al-maut. Taubat nasuha sebelum mati. Berdoalah moga-moga ya hati kita teguh di jalan agama Allah. Sekurang-kurang doa. Jadi ambil sedikit masa berdoa. Lama sikit tak apalah, tapi janganlah lama sangat sampai imam dah nak bagi salam dah kita baru nak bangkit. Sekira-kira kita berdoa itu doa yang penting dalam kehidupan kita. Doa yang penting ni tak tentulah pengakhiran hidup kita husnul khatimah. Dah tentulah sebelum kita mati kita sempat bertaubat nasuha. Itu penting. Ya. Dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Ini dalil tentang pensyariatan rukuk. Wahai orang beriman, rukuk serta sujudlah, yakni mengerjakan sembahyang. Ya, okey. Antara syarat sah sujud seperti mana yang saya sebut tadi, menyentuh tempat sujud dengan dahi yang terdedah serta melakukan sujud dengan 6 anggota yang lain, tangan, lutut dan 2 hujung jari kaki. Daripada mana sumbernya? Mana ni dalil dia? Dalil dia berdasarkan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin. Aku diperintahkan sujud dengan 7 tulang, 7 anggota, 7 tulang anggota. Ya. Ala jabhati, dengan dahi, sambil baginda menunjukkan tangannya di bahagian atas hidung Nabi, dahi lah. Dengan 2 tangan, dengan 2 lutut dan ujung kedua-dua belah jari kaki kita. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Itu dalilnya. Bukan makna kita duk tengok orang semayang macam tu, kita pun semayang macam itulah. Tidak, berdasarkan kepada apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey? Okey tak? Macam tak okey ya? Okey lah tu kan. Ilmu ni dia tak payah banyak, sikit pun tak apa, asalkan boleh kita amalkan. Sikit je lagi. Walau bagaimana
bagaimanapun tidak wajib kita mendedahkan semua anggota, kecuali anak tutup ni, kecuali dahi dan tapak tangan. Jadi lutut tak perlu digunting seluar tu. Ya. Kita tengok syarah Imam Al-Ghazali bagi kemas kita punya kuda-kuda ilmu. Sesungguhnya anggota sujud itu, kata Imam Nawawi, sesungguhnya anggota sujud itu ada 7, dan mesti seseorang yang sujud itu bersujud dengan 7 anggota tersebut, serta sujud bersama dengan dahi dan hidung kesemuanya. Anggota dahi wajib diletakkan dengan terbuka di atas lantai, dan sunat untuk meletakkan sebahagian daripada hidung. Jika dia meninggalkan sentuhan hidung pada lantai, maka sujudnya sah. Tetapi jika dia meninggalkan sentuhan dahi pada lantai, maka tidak sah sujudnya. Inilah pandangan mazhab kita Syafi'i. Imam Nawawi dah syarah dah beritahu kita. Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, dan kebanyakan mazhab lah, kebanyakan ahli ilmu lah. Okey. Beliau menyebut lagi, Imam Nawawi sebut lagi, jumhur mengatakan bahawa yang zahir di dalam hadis menyebut 7 anggota, tetapi jikalau dibilang anggota dahi dan hidung, bilangannya akan menjadi 8. Maka anggota hidung hukumnya sunat sahaja, hukumnya sunat di dalam anggota sujud. Jadi saya ambil daripada syarah Imam Nawawi, Sahih Muslim, Okey, jadi insyaAllah lah sedikit sebanyak kita dah dapat ilmu untuk disampaikan kepada anak cucu kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ni adalah pendakwah, pengajar kepada anak cucu kita. Bukan bermakna tuan-tuan ni nak belajar benda ni kita reti semua dah, cuma kita nak olah dia dalam bentuk ilmu tu untuk kita sampaikan kepada anak-anak kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا